serta saudara pengacara majlis yang kita rahimkan, yang terhormat, Profesor Baharudin Yusuf Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia, yang kita juga hormati Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku penasihat ekonomi Negeri Selangor dan juga Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia, yang berhormat Datuk Speaker Dewan Negeri Selangor Datuk Ang Yanki, yang berhormat Datuk Yunus Haili, Esko Pengiring, yang terhormat Profesor B.J. Habibie, ahli-ahli Esko Kerajaan Negeri, yang berbahagia Profesor Dr. Haji Anwar selaku Timbalan Chancellor Universiti Indonesia, ahli-ahli yang berhormat, kepimpinan dan juga mahasiswa dan pelajar yang saya rahimkan. InsyaAllah dalam ucapan yang saya katakan ini, saya ungkapkan kesyukuran kepada Allah kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk bertemu para hadirin sekalian yang terdiri daripada belia-belia pelajar-pelajar HPT Institut Pengajian Tinggi dari Indonesia dan Malaysia. Di samping terdapat juga guru-guru Jabatan Agama Islam dan tetamu-tetamu. Dalam masa yang singkat, saya cuba menjelaskan pentadbiran Kerajaan Pakatan Rakyat Islam yang mengutamakan konsep keadilan sosial, perdemokrasian dan integriti, sehingga kan kalangan pemimpin politik, pegawai dan pejabat awam, pemimpin masyarakat dan militer, maupun rakyat berbagai peringkat dirangsang dan diberi kepahaman, bahkan dibantu agar menjadi modal insan yang mengutamakan sikap adil, jujur dan amanah, serta bersikap tolak ansur dan hormati antara satu sama lain. Kesemua nilai mulia ini bagi memperkukuhkan semangat sebangsa, sejiwa, senegara yang menjadi tema sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-55 peringkat negeri pada 31 Ogos yang lalu. Perlu diingat bahawa Republik Indonesia sudah berjaya melahirkan bangsa yang senegara dan sejiwa lewat Sumpah Pemuda tahun 1928 untuk menumbuhkan satu negara, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Keramat ini diperkukuh apabila lebih 400 rukun bangsa dan bahasa beserta dialek di puluhan ribu pulau berjaya disatukan dalam Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan Belanda pada tahun 1947. Oleh itu,
hal yang perlu dipahami awal-awal lagi bahawa seluruh kerajaan di Malaysia agak berbeza. Secara ringkasnya, Melayu merdeka dari penjajahan British pada 31 Ogos 1957 dan keseluruhan negeri membentuk kerajaan dalam Persekutuan Tanah Melayu yang diterajui oleh UMNO Perikatan. Apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada tahun 1963 yang menggabung Sabah dan Sarawak, kerajaan Malaysia diterajui oleh UMNO Barisan Nasional. Namun, mulai 1960, Negeri Kelantan membentuk kerajaan negeri yang diterajui oleh Parti Islam Se-Malaysia (PAS). Senario politik pemerintahan di Malaysia sejak 2008 pula diperlihatkan oleh dua bentuk pentadbiran, yaitu kerajaan pusat yang diterajui Barisan Nasional dan kerajaan negeri yang diterajui Pakatan Rakyat di Kelantan, Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Malah dengan kelicikan UMNO Barisan Nasional, Perak dirampas kembali pada Februari 2009 tanpa perlu pengiraan. Selanjutnya, bagi menepati tujuan pertemuan ini, dalam ucapan seterusnya, saya huraikan secara ringkas akan usaha berdemokrasi, keadilan sosial dan integriti dalam pentadbiran kerajaan Malaysia. Saudara-saudari yang dihormati, secara umum, berdemokrasi merupakan gerakan dan usaha membanyakkan peluang dan melebarkan ruang untuk bersuara dan mengambil bahagian dalam takbir urus kerajaan di pihak rakyat demi manfaat dan kebaikan bersama. Menurut kajian oleh O'Donnell Shisbuta pada tahun 1986, berdemokrasian di banyak negara selalunya dimulakan dengan gerakan masyarakat awam, civil society, yang memahukan perubahan politik dengan perjuangan untuk menuntut peluang dan ruang demokrasi yang lebih luas. Dalam lipatan sejarah, beberapa gerakan berdemokrasi berjaya menjatuhkan rejim autokratik dan melaksanakan transisi demokrasi. Misalnya di Filipina pada tahun 1980, Poland tahun 1989, Indonesia pada 1998 dan Mesir pada 2010. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya protes masyarakat awam di negara berkenaan adalah kemunduran ekonomi, percubaan hak asasi manusia, protes terhadap sistem satu parti atau sistem parti komunis, menolak rejim ketenteraan dan rejim kediktatoran yang represif. Beberapa kajian berpendapat agar masyarakat awam dapat memainkan peranannya secara maksimal dan efektif, maka perlu dibentuk organisasi sama, ada pertubuhan, kumpulan pendesak atau non-government organization NGO. Hal yang jelas, organisasi masyarakat awam tidak mungkin bertindak untuk mengubah sebuah rejim yang autokratik tanpa kerjasama pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat politik. Perkara ini boleh dilihat dalam kes di Malaysia, yaitu perhimpunan yang dianjurkan oleh NGO bersih
pada 9 Julai 2011 untuk mendesak Suruhanjaya Pilihan Raya bertindak sebagai satu badan yang bebas dalam hal mengendalikan pilihan raya di negara ini. Perhimpunan bersih tersebut tentunya tidak berjaya jika dia tidak mendapat kerjasama dan sokongan masyarakat politik, termasuk kepimpinan parti Pakatan Rakyat. Demikian juga krisis politik yang berlaku pada tahun 1998 akibat pemecatan Saudara Anwar Ibrahim daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri boleh dijadikan contoh untuk menggambarkan kerjasama antara masyarakat awam dengan masyarakat politik. Gerakan politik yang disebabkan oleh krisis keuangan pada tahun 1997 dan krisis politik pada tahun 1998 secara aman menonjolkan protes politik dalam masyarakat Malaysia terhadap pemerintahan Barisan Nasional era Dr. Mahathir Mohamad. Namun saya belum nampak perlunya rakyat Negeri Selangor untuk mengadakan revolusi kerana semata-mata untuk menuntut hak mereka. Ini bicara kerana kami barisan pimpinan politik dalam Pakatan Rakyat apabila berjaya membentuk kerajaan pada 9 Mac 2008, kami tantas mengamalkan pentadbiran yang terus berkhidmat, bertanggungjawab, mengutamakan keadilan sosial dan tidak mengamalkan rasuah, hatta tidak menyuburkan nepotisme dan kronisme. Usaha dan tindakan sama turut diamalkan di negeri-negeri dikerajui Pakatan Rakyat di Kelantan, Pulau Pinang dan Kedah. Kesan daripada amalan ini sebagaimana yang dicatatkan dalam laporan Audit Negara 2010 dan 2011, negeri-negeri di bawah Pakatan Rakyat memperlihatkan kejayaan yang memuaskan dari segi takdir urus keuangan, pembangunan, pelaburan serta pembangunan modal industri. Saudara-saudara sekalian, khususnya di Selangor, antara perkara yang perlu diambil maklum juga bahawa jumlah penduduknya yang tertinggi di Malaysia, iaitu 5.4 juta orang dengan nisbah hampir seimbang antara keturunan Melayu 51% dengan kaum-kaum bukan Melayu, Cina 28%, India 16%, etnik lain 6%. Maka apabila Pakatan Rakyat berjaya membentuk kerajaan negeri, langkah awal ialah untuk menerapkan dasar berkongsi kuasa dalam pentadbiran dan berusaha memberi keadilan kepada rakyat berbilang keturunan dan berbilang agama dan budaya dalam hal menikmati hasil pembangunan dan kemajuan ini. Antara tindakan awal dalam pengisian dasar berdemokrasi pentadbiran ialah melantik ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dilihat mewakili komposisi rakyat dalam kerajaan Pakatan Rakyat daripada keturunan Melayu, Cina dan India. Bahkan buat pertama kali 3 ahli Dewan Undangan Negeri wanita yang mewakili parti dan keturunan dilantik sebagai Exco Kerajaan Negeri. 2 tahun selang seorang pegawai wanita dilantik mengetui majlis daerah yang belum pernah dilakukan oleh kerajaan. Saya membuat correction part. Dalam seterusnya, Pakatan Rakyat memperkasa negeri dengan menjadikan negeri maju, sejahtera dan berkebajikan, yang bermakna lebihan daripada hasil pembangunan
dan kemajuan dikembalikan semula kepada rakyat. Sehubungan itu, kerajaan negeri menumpukan usaha bagi meningkatkan pendapatan dan meningkatkan pendapatan golongan miskin dalam negeri. Dasar merayakan ekonomi Islam (MIS) adalah mengutamakan usaha untuk meringankan beban golongan yang berpendapatan bawah 1,500 supaya setiap rakyat di negeri ini dapat menikmati pembangunan yang dijalankan. Kami juga berusaha meningkatkan ekonomi golongan rakyat Islam yang berpendapatan kurang daripada 2,500, hampir 5 tahun, dan kita akan membelanjakan lebih dari 1,000 juta bersamaan dengan hampir 300,000 juta disediakan untuk membiayai lebih daripada 20 program rakyat yang sebahagiannya dimulai secara bulanan, iaitu sekitar 4 juta orang penduduk Selangor yang berjumlah 5,4 juta orang. Misalnya, air percuma sebulan sehingga 20 meter padu atau bernilai ringgit Malaysia 11 ringgit 30 sen diberikan kepada isi rumah yang mempunyai meter, dan dari segi kiraan dia mencapai 35,000 rupiah. Program-program lain dalam agenda merayakan ekonomi Islam meliputi tabung anak Islam, hadiah anak masuk universiti, skim mesra usia emas, pusat khidmat krisis serentak, tabung pendidikan anak-anak pekerja ladang, skim mikrokredit, skim kesihatan wanita, skim mikrokredit miskin bandar, dan pusat usaha. Berbagai program kebajikan yang membentuk bantuan kebajikan, latihan kemahiran, dan latihan pembangunan untuk golongan wanita, orang kelainan upaya, warga emas, kanak-kanak, anak yatim serta ibu tunggal yang kurang bermanfaat. Pendek kata, sebagai negeri maju yang mengutamakan kebajikan rakyat, kerajaan negeri Selangor menggunakan beberapa pendekatan yang sesuai untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat menjadi lebih selesa dan memenuhi keperluan asas kerana masyarakat, kepada semua masyarakat tanpa mengira bangsa, usia, fahaman politik dan agama. Bagi program pembangunan modal insan, program-program yang berasaskan elemen SPARK, spiritual, physical, intellectual, emotional, dan social, melibatkan para pelajar peringkat prasekolah, sekolah rendah menengah, tertiary, dan pendidikan sepanjang hayat. Belanjawan negeri Selangor adalah belanjawan berimbang. Sebenarnya kerajaan negeri Pakatan Rakyat Selangor berjaya dan konsisten selama 5 tahun berturut-turut membentangkan belanjawan berimbang. Hal ini sekaligus membuktikan kemampuan kami mentadbir secara telus, berhemat, berbelanja, dan mengamalkan pengurusan kewangan secara berhemat. Kami juga meluruskan pemilikan tanah untuk kediaman berjumlah lebih daripada 80,000 permohonan, di samping memberi kelulusan untuk permohonan. Kesan daripada pendemokrasian pentadbiran kerajaan negeri Pakatan Rakyat Selangor menunjukkan prestasi memberangsangkan dengan mencatatkan jumlah pelaburan tertinggi, iaitu 44,91 ribu juta sejak 4 tahun mentadbir urus negeri ini bermula pada Mac 2008 atau kira-kira
23% dari pelaburan yang dicatat oleh negara Malaysia. Saudara-saudara yang berbahagia, saya sentuh pula secara ringkas tentang integriti yang diamalkan dalam pentadbiran kerajaan negeri Pakatan Rakyat Islam, melibatkan lebih kepada 7,000 pejabat awam di pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Dalam sektor perkhidmatan awam, kecemerlangan diwujudkan melalui berbagai cara dan kaedah. Setiap kaedah itu mempunyai prinsip-prinsip tertentu agar kecemerlangan tercapai, dan antaranya ialah integriti. Integriti dapat ditakrifkan sebagai kejujuran, keadaan sempurna dan utuh. Namun kecemerlangan tidak datang bergolong tanpa usaha yang gigih, tanpa tekad dan azam yang kuat. Justru itu, kaki tangan atau warga kecil perkhidmatan awam di negeri Islam khusus memerlukan cara tersendiri untuk mencapai. Di samping jawatan kuasa pengurusan keuangan dan ekonomi yang melibatkan industri, perubatan dan pelaburan, kerajaan negeri juga mempunyai jawatan-jawatan kuasa yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan pembangunan modal insan, pertanian, perumahan, tanah, dan warga peneroka, bantuan dan kebajikan. Juga kita masukkan dalam usaha kita mempertingkatkan adat istiadat Melayu, sukan, akhiwal wanita dan begitu, dan menumpukan juga kepada sains dan teknologi. Dan kita semaikan usaha pelancongan dan alam sekitar, dan semuanya bergerak untuk memenuhi kehendak rakyat yang bermacam-macam. Kesemua esko daripada portfolio tersebut disertai oleh pegawai serta pejabat awam lain yang dipastikan supaya turun padan menemui rakyat berbagai lapisan untuk mendengar berbagai rumusan, masalah dan aduan, dan membantu mengatasi dengan kaedah yang sesuai. Bagi negeri Selangor, perkara utama yang menjadi fokus integriti ialah mengurangkan gejala rasuah yang merupakan satu bentuk kegagalan dalam sektor perkhidmatan awam maupun swasta. Lantaran gejala rasuah mampu menjatuhkan imej sesebuah organisasi dan menggugat setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi, politik dan sosial. Gejala rasuah ini dapat menindas pergolakan yang kurang bernasib baik dan dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Rasuah juga diakibatkan oleh kerenah birokrasi yang berlaku dalam sistem pentadbiran. Segala kepincangan positif seperti kelewatan pemrosesan sesuatu permohonan yang diakibatkan oleh kerenah birokrasi mampu menggalakkan amalan rasuah. Untuk itu, fokus integriti seterusnya adalah mengingatkan kecekapan dan mengurangkan kerenah birokrasi dan mengelak berlakunya penyelewengan dan salah guna kuasa. Pegawai petugas yang tidak telus menenangi masalah yang berlaku dalam organisasinya cenderung untuk menyeleweng daripada paksi aman. Sikap legal nepotism juga menggalakkan pelanggan menggunakan saluran rasuah untuk mencapai hasrat masing-masing. Melalui penerapan integriti dalam pentadbiran, pengurusan dan pentadbiran boleh menjadi lebih terus, lancar dan dipercayai. Di samping setiap rakyat mendapat hak dan layanan yang sama. Melalui penerapan integriti dalam kehidupan pula, institusi kekeluargaan lebih terjaga. Lantaran kecemerlangan dalam hidup boleh dikatakan
bermula dari dulu. Bahkan pemantapan institusi Turan merupakan antara jalan bagi melahirkan insan berkualiti dan dapat mensesuaikan diri dalam alam pekerjaan dan pegawai. Pembangunan tenaga manusia yang berpengetahuan dan mahir memerlukan setiap pejabat awam mempunyai pengetahuan, kemahiran yang seiring dengan perubahan masa. Juga kita berusaha mengoptimalkan sumber. Kesediaan seorang pejabat awam untuk mengikuti latihan yang berterusan amatlah penting bagi meningkatkan lagi profesionalisme dan menjadi kaki tangan yang efisien cemerlang dalam organisasi. Jelas, daya kepimpinan yang jujur dan amanah merupakan faktor utama bagi seorang pejabat awam untuk mencapai kecemerlangan. Ketulusan dalam hal memimpin organisasi pula menjadi ikutan, kerana kepimpinan itu tentulah melalui teladan. Dalam hubungan ini, integriti menjadi tunjang kemajuan apabila setiap warga memotivasi untuk menjadi lebih baik, malah berupaya meningkatkan kualiti. Melalui integriti juga masyarakat tidak prejudis terhadap sistem pentadbiran yang diharap dapat mewujudkan sikap saling mempercayai. Keadaan ini pasti mampu melihat sesebuah kehidupan yang harmoni, masyarakat yang sejahtera dan negara yang baik. Saya memberi ucapan ini di hadapan dua tokoh di Malaysia dan tokoh di Indonesia, kerana saya bangga kepada mereka dapat bersama-sama dengan kita mesti belajar dari orang yang berilmu. Jadi forum hari ini ialah menambahkan ilmu. Sudah tentu Dr. Akhiruddin Habibie seorang bukan saja calon dari segi politik, tetapi dari segi ilmu yang dibawa oleh beliau. Jadi oleh sebab itu saya merasa megah bersama-sama merahmikan mereka, dan saya harap perjumpaan hari ini dapat memberikan kesan yang positif kepada usaha kita membangunkan negara Malaysia